Ha? Habis tu nak ambil apa lagi? Tu juga. Okey. Barang je kan? Barang. Ke nak ambil apa lagi? Tak ada. Tak tahu. Paper final satu je kan? Paper apa Satu je. Hydraulic. Hydraulic? Oh. Hydrology. Tu pun lambat je cik, 5 bulan 7. Tak apa. Boleh ni dulu. Test. Nanti siapa yang present ni? Alisa present ambil window PowerPoint je lah. Jangan ambil window semua tau. Okey. Okey. Tak apa. Relax. Cik nak tanya yang video kan. Kalau tak ada suara nak tunjuk live ke macam ni? Tak ada apa? Tak ada Tak suara? ada suara. Kenapa tak ada suara? Tak, kami malam Kan? kami dah present. Kita orang invest. Lepas tu diorang tak boleh dengar suara. Tak apa, boleh live boleh. Saya kena gelap sikit sebab lampu belakang nanti silau. Kalau tak silau nanti tak tahulah saya. Sekejap nak ejah lampu. Suara aku okey tak Mi? Okey. Saat aku padam apa yang patut. Allah. Aku cuak metodologi dia Mi. Pasal umat kan? Aku boleh. Kenapa? Nanti kan kami sekejap. Cik ada? Macam mana nak tutup macam gini tu? Tutup mic ni tak tahu. Okey tu dah tak apa? Lembab. Kau tahu tak macam mana nak tutup mic guna ni? Hello? Guna apa? Guna keyboard. Apa lagi? Tak tahu pula. Aku buat komputer ni lemah sikit lah. Oh, yang ni kot. Dengar tak? Dengar. Tak juga. Betul. Tak ada tempat sound ke? Ada, tapi kena buka macam bila korang tengah nak ni kan, nak present nak kena buka ni. Okey, puan nak masuk dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan Juliza ya, selamat datang ke sesi pembentangan projek akademik untuk pelajar-pelajar diploma kejuruteraan awam. Apa khabar puan? Khabar baik, alhamdulillah. Puan dah makan puan? Tak sempat lagi. Saya pun kalau nak diikutkan memang masak-masak tu tak adalah. Saya terus keluar beli cari makan. Okey, so untuk pagi ni kita boleh mula ya puan? Boleh. Okey, saya dah send semalam untuk borang yang rubrik bagi pemakahan. Jadi Puan Kiin dia markah dalam tu. Dan untuk total dia tu memang saya dah masukkan dia punya rumus untuk formula. Jadi tak perlu kira tekan kalkulator lah. Just masukkan markah je. Meriah je puan. Itulah. Tak apa. Duduk belakang. Rumah saya pun macam tu juga. Okey. Kakak duduk belakang lah. Ibu meeting.
Sorry banyak gangguan. Tak apa, faham Puan, faham. Okey, dengan lafaz bismillah kita boleh mulakan ya. Nanti perkenalkan dulu ahli kumpulan dan teruskan dengan pembentangan. Okey, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning to everyone to the panel. I am Nurjulita Amina binti Muhammad Madri. I moderate 1.1 On this meeting, we are going to present our project, Smart Cat Hospital. Before, let me introduce my group member. My name is Hafsa bin Muhammad Zaidi, with my fellow friends, Muhammad Shamil bin Ahmad Tanzi, Siti Alisa binti Muhammad Islam. Slide. This is content in our project. We have introduction, problem statement, objectives, scope of study, methodology, with analysis, conclusion, and recommendation. Next. Introduction. Number one, disabled driving difficulties in finding message marketplaces is unlocked. Where reserved for them in business class are often taken by those non-disabled people even though illegal. It has become a common provider allocated spaces without any duty. Next. Okay, for the next, use modern tool in IR 4.0, parking sensor proximity sensor for the road vehicles design to alert the driver of reckless while parking. Jadi projek kami ini dikenali sebagai IR 4.0 yang menukar daripada manual ke auto yang lebih produktif. Parking OKU ini menggunakan penyambungan Wi-Fi ke equipment yang digunakan. Next. Okey, nama saya Muhammad Syamil bin Ahmad Tamizi. Okey, yang terakhir ialah for many disabled people, the use of their own car remains fundamental to elevated mobility. Okey, untuk dengan tuan-puan, melalui kajian yang kami telah lakukan, terdapat lebih kurang 570,000 orang kurang upaya yang telah berdaftar di Jabatan Kemasyarakatan Malaysia. Ini menunjukkan bahawa golongan orang upaya juga ramai di negara kita. Problem statement number one. The use of occupied parking lot goes on unabated in communities. With increasing demand for parking spaces, some people violate the rules, not only cars, violating the disabled parking spaces. Unfortunately, motorcycles also take advantage of the spaces to park their motorcycles easily. It becomes a norm to the community, and if no further action or solution taken, the disabled will be helpless in any situation. Next. Okey, sebelum tu nama saya Siti Alisa, nombor telefon saya 2050. Okey. They are drivers who are using fake OKU sticker for parking privilege. Ramai orang tidak bertanggungjawab menggunakan fake OKU sticker untuk mendapatkan parking yang selesa. Stiker parking OKU ini mudah untuk didapati kerana ada orang yang tidak bertanggungjawab menjualnya di tepi jalan dan shopping mall untuk mendapatkan keuntungan. Jadi stiker OKU yang original sepatutnya didapati di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Jadi mereka perlu dinilai dari segi keadaan fizikal untuk mendapatkan stiker yang original. Next. Okay. Finally, not all places have the systematic parking for OKU driver. Okay, untuk pengaturan PNS sendiri, contoh terdekat yang kami boleh bagi ialah di kawasan Politeknik sendiri tidak mempunyai parking khas untuk digunakan oleh golongan orang kurang upaya. Objective number one, to create parking system for disabled people. This research is conducted to find a solution for the users the IoT technology as part of the building blocks for the research and development of this project. Next. Okay, yang kedua, to develop easy parking system for disabled people. Jadi kami ingin menghasilkan satu sistem parking yang mudah dengan menggunakan kad RFID untuk orang OKU. Jadi dengan menggunakan kad RFID ini, sistem menjadi lebih terkawal dan keselamatan kereta orang OKU lebih terjamin. Next. Okey, yang ketiga iaitu to compare the effectiveness on this project. Okey, kami ingin membandingkan adakah projek kami ini iaitu Smart Parking OKU Sensor ini dapat berkesan atau tidak berkesan kepada pengguna di kalangan
dan golongan orang kurang upaya di Malaysia ini? Scope of project. Number 1, to design an occupant parking system using RFID card. The product is applying the RFID card and scanner that comes along with the SP32, which is IR 4.4 and a buzzer. This innovation is in line to Industry 4.4 for monitoring automatic 24-hour prevention without having to rely to the officer. Next. Okay, next. To make it easier for those physical disabilities to get more strategic parking space. Okay, projek kami ni menggambarkan tentang konsep mudah sebuah ruang parking yang strategik untuk digunakan oleh orang OKU. Jadi kami ingin memastikan orang OKU itu diberi keutamaan untuk parking di mana kami mengubah sesuai desain parking itu sesuai dengan kekurangan fizikal mereka. Next. Fani, to evaluate the project whether it can be used or not. Okay, sebabnya misalnya kad ini dapat diaplikasikan secara menyeluruh oleh orang kurang upaya, kad ini dapat memberi banyak faedah kepada mereka. Misal yang saya boleh bagi ialah diorang akan dapat memudahkan usaha mereka untuk dapatkan parking berbanding untuk perlu berebut untuk mendapatkan parking. Okey, seterusnya untuk metodologi chart. Jadi ada 3 stage prosedur yang kami lakukan. Untuk permulaan kami akan terlebih dahulu mengenal pasti masalah, objektif dan scope of study berdasarkan tajuk yang kami pilih iaitu Smart OKU Parking Sensor. Lepas itu kami akan membuat literature review yang tentang projek kami secara menyeluruh untuk mengetahui kepentingan projek kami kepada orang ATU. Dan seterusnya kami akan masuk kepada stage 1 di mana kami akan mencari equipment yang berguna untuk projek kami. Dan 3 equipment penting ialah RFID scanner, Note MC ESP32, LCD display. Dan selepas itu kami akan masuk ke stage yang kedua iaitu kami akan membuat design. Dalam masa yang sama juga kami akan identify apa yang kami perlu untuk projek kami dan kami akan sponsor membuatnya. Selepas kami design, kami akan membuat data collection di mana data collection ini kami akan mencari maklumat tentang projek kami. Apabila sudah selesai, kami akan membuat development of prototype dan coding, maksudnya membuat prototype. Jadi selepas itu kami akan masuk ke stage yang ketiga iaitu testing. Kami akan testing, jika tidak berjaya kami akan mengulangi prosedur kami membuat balik prototype dan coding. Jika berjaya kami akan terus mendapatkan validation for expert seperti sekarang dan juga selepas itu kami akan membuat analisis result dan akhir sekali kami akan membuat conclusion dan recommendation. Next. Saya akan menceritakan melalui carta ahli projek kami. Okey. Sebelum golongan orang kepaya dapat ruang untuk parking, mereka perlu mengakses data mengakses Apa saya? Sudah? Okey. Saya mula balik apa? Maaf. Okey. Sebelum golongan orang upaya dapatkan ruang parking, mereka perlu mengakses kad. Okey. Apabila dapat diimbas oleh orang kepaya yang sudah mengikat sensor, kad ini akan berjaya diakses melalui pengimbas RFID dan data akan dianalisis oleh Node MCU. Okey, seterusnya Node MCU ni dia akan berfungsi sebagai dia menghantar data ke desktop iaitu komputer dalam bentuk Google Sheet. Okey, Google Sheet yang kami masukkan ialah Google Spreadsheet. Okey, terdapat 3 perkara pada Google Spreadsheet tersebut. Yang pertama ialah data pengguna, nama pengguna, nombor ID pengguna dan jam berapa yang mereka masuk dalam parking tersebut. Okey. Jadi apabila kad dapat diakses dengan baik, perkataan access granted akan dipamerkan di laparan LCD. Okey. Seterusnya, lampu hijau akan menyala dan gate akan terbuka secara automatik. Jikalau apabila kad diakses oleh kad yang tidak sah atau palsu, lampu merah akan menyala dan buzzer akan bunyi menandakan mereka tidak dapat menggunakan parking tersebut. Ini merupakan gambaran sistem RFID yang kami telah gunakan. Schematic diagram. There are output and input in this prototype. Output is a device that we receive from the result reaction from data input.
Input is something we touch and deliver to the system. So in the prototype, RFID connected to MCU to receive input data SIM card. LCD connected for display, whether it is accessible or not accessible. Motor to control button to allow input to the gate from the inside. This can be done only when there is input from the RFID pin. Next. This is our design to the diagram. We have a power button to open the gate. At the transfer area, the diamond line called transfer area. Access for the wheelchair, LCD display, RFID LED light, jet barrier for opening after scanning card. Next. Smart card parking OPU sensor AKC. This is our front view, side view, and top view. Okey, untuk equipment utama kami menggunakan Wi-Fi RC522 RFID chip. Jadi kami menggunakan sistem RFID ini kad dengan scanner supaya mudah untuk digunakan. Kad RFID itu mengandungi maklumat peribadi orang MCU. Jadi ia sangat mudah untuk digunakan. Seterusnya ialah NUT MCU ESP32. Untuk metod yang mudah, kami menggunakan programming NUT MCU RFID reader dengan menggunakan NeoFlash F22 modul yang tadi yang akan dapat akses maklumat apabila kad yang betul ditukar. Seterusnya, kami telah menggunakan serial LCD display model Arduino kerana dia mampu menyambungkan LCD ke papan Arduino dengan hanya menggunakan 2 pin sahaja, iaitu which is pin SDL dan pin SDA. Next. Okey, seterusnya kami menggunakan lampu LED yang berwarna merah dan berwarna hijau. Okey, dia berfungsi sebagai apabila kad dapat diakseskan dengan baik, LED hijau akan menyala, manakala apabila kad tidak dapat diakses dengan baik, LED merah akan menyala. This is microserver 90. Microserver 90, also known as a gate barrier, have its own motor driver that can rotate approximately 90 degrees. It's great and convenient for you with microcontroller project. Next. Push button. It is simple for controlling switches of a machine or appliance. These are generally metal and or thermoplastic switches that are intended to grant easy access to the user. Next. This is the video of our project. Okay. Before entering the parking Oculus slot, the driver can identify and cannot. The data transmit database to analyze the data in computer. Okay. As you can see that there are Google spreadsheets that show how the name of the user and also if it is accessible or not. If they have the card that have a data, the gate barrier will open. Okay, continue. And it shown on the data driver has disabled commit card. LED turn green and barrier gate open. When the driver as you can see, the LED turn green and barrier gate open. And car unlock box. When the driver wants to leave the place, they need to push the button. They can reach from the inside of the car and the button
Yeah, they can push the button from the inside of the car. The car ready to move. Okey, seterusnya ia akan menceritakan mengenai Gantt chart. Okey, pada minggu pertama kami telah melakukan persediaan projek. Okey, pada minggu kedua kami telah lakukan kajian dari kebentuk projek iaitu sehingga minggu kedua dan minggu ketiga. Okey, seterusnya pada minggu ketiga hingga ke minggu 5 kami telah menjalankan kajian bahan dan komponen projek yang kami ingin gunakan. Seterusnya pada minggu ke-5 hingga 7 kami telah ubah suai komponen dan mengenal pasti betul-betul komponen yang kami ingin lakukan. Pada seterusnya, kami telah susun komponen dan reka bentuk projek iaitu pada minggu ke-7 dan hingga minggu ke-8. Okey, pada minggu ke-8 hingga ke minggu 10 pula, kami telah melakukan uji kaji projek. Okey. Pada minggu ke-11 hingga ke minggu 12 pula, kami telah melakukan pembaikan dan penyegeraan pada projek kami. Seterusnya, pada minggu ke-12 hingga ke minggu 14, kami telah uji kaji projek kami kembali supaya dia dapat berfungsi dengan betul-betul berkesan. Seterusnya, pada minggu ke-15 iaitu pada hari ini, kami akan melakukan pembentangan pada panel iaitu Puan Juliza Azlina. Okay. Pada minggu ke-15 juga, kami perlu menghantar semua final year projek kami kepada supervisor kami iaitu buku log dan laporan kepada supervisor kami iaitu Encik Wan Ahmad Faizal. Result number 1, separate parking system for disabled people successfully implemented. By using the gate barrier, LED, RFID card and scanner, it is easier for people with disability by securing their vehicles in able parking. Next. Okay, for next, the developing an easy parking system for disabled drivers successfully applied by disabled. Okay, maksudnya projek kami menunjukkan sistem parking yang dinaik tahap ini berjaya digunakan oleh orang PU. Next. Finally, the effectiveness on this project safely accessed by people with disabled driver. Okey, projek ini akan dapat berkesan kepada golongan orang kurang upaya. Okey, maka orang normal atau orang biasa tidak boleh suka hati untuk gunakan parking khas yang telah disediakan. Okey. Conclusion number 1. The smart card parking system is successfully helps disabled driver get parking easily. To make the card for people with disability, we have provided a Google form to be filled to find out how many people with disability need the card. Study was conducted to prove that the OKU parking sensors is effective and helps make it easier for people with disabilities to get parking. Next. Okay, for the second conclusion, the smart parking system for disabled provides social benefits especially for disabled driver and improve parking management system. Jadi pada zaman kini, orang PU lebih suka berdikari untuk membawa kereta sendiri daripada menaiki transportasi awam. Jadi smart parking OKU ini yang diguna pakai ini dapat mengurangkan masa mereka untuk mencari parking. Jadi sistem baharu ini juga dapat membantu mereka melakukan kegiatan harian dengan lebih lancar seperti bekerja dan membeli keperluan. Seterusnya. Finally, by securing parking, driver will able to park their vehicle immediately rather than searching for available space in crowded traffic area. Okey, maka golongan orang upaya ini dia tidak perlu merebut untuk dapatkan parking kerana mereka telah terdapatnya parking khas yang telah disediakan berbanding perlu merebut dengan cepat-cepat daripada macam parking perlu merebut dengan orang biasa. Tidak, sebab mereka dah ada satu sistem yang dapat memudahkan urusan mereka. Okey, seterusnya sistem ini juga dapat memudahkan urusan mereka dengan mencari parking dengan lebih cepat dan efisien dan dapat menjimatkan masa mereka untuk mencari parking. Recommendation number 1, activate the Bluetooth on MPU-S32 and upgrade to Bluetooth Low Energy to replace Wi-Fi. We don't need to use a Wi-Fi module anymore. We can use BLE, which is called Bluetooth Low Energy, because it's wireless. Compared to Wi-Fi module, it's more power supply to activate the prototype and send the data.
BLE is designed to provide significantly lower power consumption compared to Wi-Fi module. It also carries data up than 100 meter rather than a classic Bluetooth. Uses less power consumption and energy. It is an eco-friendly from Bluetooth that has been developed especially to facilitate the IoT. BLE can better support the connectivity of IoT devices. Next. Okay, next, upgrading FRD card by adding parking permit chip. Jadi kad FRD ini boleh dinaik taraf dengan menambah permit chip di mana permit chip tersebut boleh membezakan kategori kurang upaya yang dibenarkan untuk parking di situ. Next. Finally, can use in smartphone based on the Android and iOS. Okey, contoh ya, sekiranya kad mereka yang telah daftar tu tertinggal di rumah, mereka tetap akan boleh gunakan sistem tersebut dengan hanya menggunakan telefon Android atau iOS. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey puan, sesi soal jawab ya. Ya. Okay, saya based on conclusion nombor 3 lah. Di mana mengatakan Okey, faham. tak perlu berebut parking dengan orang kata pengguna biasa. Cuma saya nak tahu Betul, ya saya. okay, Okey. dah study ke belum? Sebab secara kebiasaannya memang OKU parking ni disediakan dekat mana-mana tempat lah. So memang agak Okey, kita rasa faham. memang susahlah nak jumpa yang tak ada OKU parking. Sebabnya memang diletakkan pun kalau dia punya parking tu pun memang di tempat yang orang kata strategik lah, dekat dengan kawasan pintu keluar masuk lah. So cuma Betul. conclusion nombor 3 tu saya nak tanya pendapat. Is it sesuai ke kita nak letak dalam you all punya conclusion? Setelah pendapat yang diberikan oleh puan, saya rasa kurang sesuai untuk diletakkan dalam conclusion. So apa penambahbaikan, bukanlah, apa conclusion yang lebih baik lah untuk nak diletakkan dalam, kalau kata tak sesuai lah nombor 3 tu, apa conclusion yang rasa lebih baik yang boleh diletakkan kat situ? Okey, conclusion yang lain saya boleh bagi ialah meletakkan NIC kamera iaitu CCTV untuk memastikan keselamatan pengguna orang tu lebih selamat. Boleh ke puan? Okay, tak apa. Saya just tengok you all punya tu. Okay, and then lagi satu, kad ni pakai wifi kan? Tak perlu nak ni lah. Ya, pakai wifi. Okay. Dah ada tak? Sebab kita maklum kan, kadang-kadang wifi kita ni pun kadang-kadang ada ada masalah apa semua lah kan. So macam mana nak mengatasi breakdown. masalah-masalah ni, sebab kita dah tahu dah, sebab memang sekarang memang semuanya wireless. So tapi macam mana you all nak secure benda-benda ni, sebabnya kalau breakdown sebab OKU ni, you all tengah serve OKU ni. Seperti yang telah dinyatakan dalam recommendation, dekat sensor tu bahagian MCU bukan sahaja wifi modul sahaja yang ada di situ, tapi ada Bluetooth juga, dia boleh activate Bluetooth. Dan saya percaya bila letak Bluetooth tidak memerlukan wifi. Saya tak berapa dengar sebab bergaung. Bergaung. Bergema. Double you. Pendengar ke? Boleh. Yang ni dengar. Okay. Untuk recommendation, seperti yang dah cakap di recommendation untuk wifi tu kan, di dalam sensor kami iaitu MCU ESP32, tidak, situ bukan sahaja ada wifi modular tetapi juga ada Bluetooth, di mana kita boleh activate the Bluetooth. We don't need to use wifi modular anymore, because if we use wifi modular, seperti yang puan cakap tadi, akan ada terdapat error, macam terdapat ada masalah. So untuk Bluetooth saya percaya tidak menggunakan apa-apa internet untuk connected.
So your suggestion macam mana ni? Bluetooth ke Wi-Fi? So kami gunakan Wi-Fi untuk prototype ini, kami hanya menggunakan Wi-Fi. Tetapi bila Puan dah cakap macam itu, kami boleh kami boleh activatekan Bluetooth kami di dalam prototype ini. Okay, next. Tadi menyatakan boleh guna telefon sama ada Android atau iOS kan? So tapi yang Ya, tengok saya. prototype guna kad kan? Ya, betul. Kan? Betul. So Ini kami melakukan Okey, teruskan Puan, maaf. Okay, so sebabnya saya tengok sebab bila guna kad, you all rasa yang mana you bagi keselesaan kepada OKU. So which one is better? Sebab saya rasa better on kita guna Android ataupun iOS lah. Sebab bila guna kad tu kesannya faham-faham je lah kan. Sebab kalau tak bawa kad, you all kata boleh serve dengan Betul. ni. Dan kita maklum sekarang ni semua orang tak boleh berpisah dengan telefon tu. Kan? So saya Ya, rasa betul Puan. so kalau untuk improvement ni baik terus ke telefon lah, tak perlu kad ke apa ke. Sebab memang Okey, faham. kita sekarang ni memang ke arah itulah kan. Cuma mungkin Betul, lah tak tahulah, mungkin kalau orang kata nak backup tu tak ada masalah lah dengan kad lah. Tapi kalau untuk baik. orang kata untuk nampakkan you all punya memang boleh untuk diguna pakai secara meluas, memang sekarang ni memang kita nak semuanya semua melalui telefon je lah kan. Semuanya scan Betul. barcode je lah, tak perlu nak tag-tag dah. Scan je boleh masuk dah Faham. kan. Betul? Faham. Okay. Okey. Cuma itulah saya nak tanya. You all punya ni ada tak try di mana-mana ke tak berkesempatan? Kami ada prototype ni sekarang. Jika kau nak tengok boleh. Tak, saya nak tahu Kami juga apa ni. Ada tak you all, tak tahulah sebabnya saya faham lah during kita pun keadaan sekarang ni dah orang kata new norms ni kan. So sebabnya kalau yang ni sepatutnya you all pergi test dululah kan kat mana-mana ni, and then you all dapatkan feedback kan. So benda ni ada you all buat macam tu tak? Ada ke Kami you all try ke? tidak berkesempatan untuk mencuba di mana-mana tempat. Di Politeknik juga kami tidak berkesempatan. Semua tak boleh balik lah ya. Sebab sempena itulah. PKP pun, Politeknik pun, institusi pun tutup kan. Kami tak dapat kesempatan untuk cuba. Ya. Itu saya faham. Sebabnya kalau you, itulah cakap tak apa, yang ni kita pun faham keadaan sekarang. Cuma kalau orang kata kalau berkesempatan you all pergi try dekat you all punya prototype ni betul-betul di mana-mana parking. So saya rasa benda ni kita lagi nampak lah, and then you all boleh create questionnaire lah. So you all lagi, orang kata kita lagi nampak lah berapa dia punya kepuasan OKU tu sendirilah ya. Yang tu ni tak adalah, tak apalah, saya just nak tanya je, kod lah ada. Tak ada lah. Okay, tak ada, tak apa, terima kasih. Cuma saya nak tanya kepada Encik kita punya presentation ni dia boleh, sebab ni saya tengok ada yang berbahasa Inggeris dan ada yang berbahasa Melayu. So dia boleh, sama ada dia boleh bahasa Inggeris atau diwajibkan, sebab saya kena bagi markah based on ni. So kalau memang sebab kita tak dimaklumkan wajib berbahasa Inggeris atau memang boleh di mix and match ke macam mana? Sebaik-baiknya dalam bahasa Inggeris, tapi kalau pembentang nak cakap dalam bahasa Melayu, sepatutnya dia kena minta izin dululah. Okey. Memang tak ada ketetapan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Tapi kebiasaan yang kami buat bertahun-tahun memang bahasa Inggeris. Soal jawab tu mungkin boleh campur sikit lah dalam sisi soal jawab. Okey, Puan. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Nanti Puan kita rehat dulu dalam 10 minit ke, ataupun Puan nak berehat dalam pukul berapa ni? Tak apa, dalam 10 minit pun okey. Lepas tu masuk next. Okey.
Okey Puan, terima kasih ya. Dalam 10 minit lagi. Okay. Okey. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih Encik. Sama. Terima kasih Puan. Cik. Ataupun Puan boleh log off dulu.